Ini adalah cara kamu menggunakan calculator untuk mendapatkan min. Okey, kita ada sama ada mencari min bagi data terkumpul ataupun data tidak terkumpul pun boleh gunakan calculator. Okey, ini mungkin kamu tak nampak lagi tapi kamu kena tahu sebab calculator ada simbol ini. Okey, ini kita panggil sigma. Sigma ini adalah jumlah, maksudnya jumlah. Okey, dekat-dekat ini. Okey, yang X ni kat tepi ni kecil tu, atas tu ada satu garisan, bar X. Okey, ini adalah simbol untuk min. Okey, ini maknanya jumlah data atau jumlah nilai X bahagi dengan N. N adalah bilangan data, ulang semula bilangan data. So ini kita jangan tengok soalan ni lah sebab ini adalah variance. Kita tengok soalan ni, cikgu ambil contoh aja, data ini 3, 5, 8, 2, 4, 11 dan 9. Ini berapa data? Okey, ada 7 data ni kan. Kita nak gunakan data ini untuk mengira min. Okey, so setiap kali kalau kamu nak menggunakan calculator untuk mencari min, langkah pertama kena tekan calculator 2 kali mode dulu. Kat ni. Mulakan tekan ni kan. Tekan mode 1 kali, 2 kali. Nampak ada ST kan? Ikut sama-sama. ST ni tekan 1. Okey, tekan 1. Pastikan sini paparan kalkulator anda ada satu ST dah. Okey, jika ada SD makna kamu dalam mode SD dah. Okey, boleh mulakan masukkan data satu-satu. Okey, data pertama adalah 3. So kita tekan 3. Lepas tu tekan butang M tambah. Okey, so dia akan keluar N1 maknanya satu data telah dimasukkan dalam kamu punya memory calculator. Okey, so teruskan guna cara yang sama, masukkan data yang seterusnya. So yang kedua adalah 5. So tekan 5. Tekan lagi butang M tambah. Setiap kali kena tekan M tambah tau. Okay. Kita dah masuk 2 data, dia akan keluar 2. Okey, yang ketiga adalah 8. So kita tekan 8, kita tekan lagi butang M tambah. So dah 3, dah masuk. Okey, so lepas tu kita teruskan dengan 2. So tekan lagi 2. Okey, tekan lagi M tambah. So 4 dah. Okey, sama ikut 4 tambah. Okey, 11. Okey, tekan M tambah. 9, tekan M tambah. Mana kita dah masukkan semua data ni dalam kita punya calculator dah. Okey, sekarang kita nak mencari min. Untuk soalan objektif tak ada masalah. Kalau sudah cari min bagi data tersebut. Okey, so kamu kalau nak cari min terus, tekan apa? Tekan butang ni shift, tekan 2. Okey, maaf, tekan balik kosong dulu. AC dulu, biar dia kosong balik. AC dulu. Tapi data tu tak hilang tau. Data tu masih dalam calculator. Tekan butang shift, pergi 2. Pilih 1. Nampak tak bar X ni? Seperti mana simbol ni, bar X. Bar X maknanya min. Tekan butang 1. Lepas tu tekan butang sama dengan. So jawapan tu 6. Min kamu adalah 6 lah. Jawapan terus. Jika kamu menjawab soalan objektif, tak payah tunjuk langkah kerja. Terus kepada jawapan, tekan shift 2. Pilihan 1. Okey, so jangan tengok ni lah. Ini nanti kamu pening. So ini slide ni cikgu buat untuk yang form 5 lah. Okey, kamu tengok data ni sahaja. Okey, so ini adalah cara kamu nak menjawab kalau jika kamu menjawab soalan objektif. Okey, kalau soalan struktur, makna kamu memerlukan untuk menunjukkan langkah kerja. Okey, rumus untuk mencari min adalah jumlah data, okey, bahagi dengan jumlah bilangan data ataupun bilangan kekerapan. Okey, kita akan guna kekerapan kan? Okey, kekerapan, bilang jumlah kekerapan. Okey, so ini atas ni tulislah seperti biasa 3 tambah 5, semua tulislah. Okey, nanti di atas tu jumlah tu kamu boleh dapat di sini. Tekan balik AC, nak dapatkan jumlah di atas tu boleh macam ni. Tekan shift, tekan butang 1, ambil yang ni, pilih yang kedua. Pilih 2, tekan sama dengan 42. Maknanya jumlah di atas ini adalah 42. Bola 42 bahagi 7. So sama dengan 6. Jika tak tulis jumlah tu pun tak ada masalah. Sekurang-kurangnya kena tunjukkan langkah kerja di sini. Macam mana kamu nak mencari min itu. Boleh faham? Kakak ni ada soalan. Boleh ikut? Boleh ke tak boleh? Sufian boleh tak? Sufian? Boleh ya? Ana boleh? Okey. Yang lain tu boleh ya? Okey, Diana, calculator dah rosak tu kena beli barulah. Okey? Ada app scientific calculator. Ini memang cikgu, ini apps ni. Kalau siapa ada guna komputer, ada laptop, nanti cikgu boleh share dekat kamu punya group. Kamu boleh install dalam komputer.
Tapi kalau guna handphone, cikgu tak pastilah handphone ada tapi mungkin kamu punya cara nak cari tu lain. Okay? Kalau ada laptop tu, guna komputer tu, ni cikgu guna laptop lah. Ini memang boleh install dalam komputer. Okay, boleh pakai apps ni. Okay? Tapi masalah kalau guna handphone tu, dia punya paparan mungkin lain lah. Okay? Kalau nak beli, siapa dah calculator dah rosak, kalau nak beli, beli seperti mana hari tu yang casual kan ada, kita ada BenQ calculator tu kan. Beli yang itu. Beli yang warna putih tu, yang kelas Swiss tu. Beli versi yang baru. Sebab versi lama dah tak keluar dah. Okay? Tapi versi baru tu dia ada fungsi yang lebih bagus lah kalau banding dengan yang versi lama ni. Okay? So ini boleh ya. Okay? So ini adalah untuk mencari min kalau diberi data tak terkumpul lah. Tapi lepas tu tak ada jadual. Okay? Ini tak ada jadual. Kalau yang ada jadual tu macam mana pula? Kalau ada jadual tu macam mana? Okey, tengok balik hari tu punya soalan. Cikgu terpaksa buka. Sekarang cikgu buka kuis ya. Okey. Okey, cikgu tunjuk balik hari tu sebab ada yang tak sempat nak jawab kan. Okey. So, ini min kita yang slide kita hari tu. Okey, terus kepada tengok-tengok tiba soalan dulu. Okey, jadual kekerapan. Kalau ada jadual kekerapan, lebih kurang sama sahaja. Hanya yang bezanya kamu kena buat guna apa tadi hari tu cikgu maklum tu. Okey, kalau ada yang tambah tu kita buat macam ini. Ini adalah slide dia kan. Boleh nampak tak? Cikgu kena besarkan lagi dia punya zoom lagi slide tu. Nampak tak? Dia berjadual? Jadual ni nampak? Jelas? Kena besarkan lagi. Okey? Ini jadual kekerapan. Jadual kekerapan ni juga masih lagi digolongkan sebagai data tidak terkumpul sebab ini tak ada kelas. Okey? So ini juga kira data tidak terkumpul. So setiap kali kita dah masukkan data awal tu kita kena buang dulu. Kalau tak nanti dia akan sambung-sambung. So macam mana kita nak buang? Kita tekan shift mode. Okey? Okey. Tekan sekali lagi shift mode. Tak boleh. Okey, mode. Ini lain ke? Shift mode, tekan yang satu. Okey, kalau tekan satu dia hanya buangkan data yang dah masuk saja. Kalau dia tekan 3, dia akan buang semua. Kalau buang semua tu 3 tu reset all, tekan sama dengan maknanya tadi kamu guna yang mode tu pun sudah hilang. Maknanya kamu kena ST pun sudah hilang dah. Semua segala sudah hilang. Kalau tadi you tekan 1, dia hanya clear data ataupun memory data yang kamu masuk tadi saja. Okey? Itu bezanya lah pilih 1 dengan 3 pilihan tu. Okey? So kalau tadi dah pilih tekan dah clear semua, kita kena tekan balik mode 1 kali, 2 kali, tekan balik 1 ni ST. Paparan ST dulu. So kita nak cari min untuk yang ini. Okey, kita masukkan dia punya data satu-satu. Okey, dah dalam ST seperti mana tadi kita tekan 40. Okey, 40. Sebab dia ada melibatkan 2 data, so kita kena guna comma ni. Tekan butang shift ikutlah, ingatlah shift. Tekan butang comma. Nampak dah semicolon tu ada satu, okey ni huruf ni, simbol ni. Lepas tu tekan 4. Okey, dah masukkan dua-dua data ni, tekan macam tadi, tekan butang M tambah. Okey, so kekerapan dia dah masuk 4 dah. Okey, boleh ikut? Boleh ya? Okey, so dah masukkan ini, kita teruskan untuk yang seterusnya. Guna langkah ataupun cara yang sama. So yang kedua adalah 45 kan, so kita masuk 45, tekan shift, tekan comma. Okey, lepas tu masukkan 5. Setiap kali dah masuk, mesti tekan, dah siap masuk, tekan M tambah. Okey, dah kekerapan dah masuk 9 dah. Okey, so teruskan, tekan 50 lagi. Tekan shift, tekan comma lagi. Okey, masuk tadi apa? 3. 3, masuk M tambah lagi. Okey, so ikut lagi, seterusnya 55, tekan shift. Pastikan dah masuk shift ini. Okey, 55, lepas tu 3. Okey, tekan M tambah. Okey, sudah 15. So the last one, last kali 60, tekan shift. Okey, tekan butang comma, tekan 1. So tekan M tambah. Okey, jumlah data adalah 16. Okey, semua dah masuk. Okey, sekarang kita kalau soalan objektif seperti mana tadi, kita nak dapatkan min sahaja. So kita tekan butang shift, tekan butang 2, tekan butang 1. Ni satu ni, min tu. Tekan sama dengan. Jangan kata ini 16 tu jawapan tau. Setiap kali dah pilihan tu tekan sama dengan. So 47.5. So ini adalah jawapan dia. Okay, again.
Zunaidi mula daripada awal ke? Okey, nanti cikgu tunjuk ni dulu nanti cikgu semula. Okey, 47.5 ini adalah jawapan min untuk jadual kekerapan ni. Okey, kalau nak tulis langkah kerja, kamu kena buat apa? 40 dalam kurungan darab 4 tambah dengan 45 dalam kurungan 5 dan seterusnya lah, jumlahkan semua bahagi dengan kat bawah tu. Okey? So untuk yang kalau nak jumlah ke atas tu kita tekan balik sini, kita pilih shift tekan butang 1. Okey, yang pilih 2. 2 ni adalah tekan sama dengan ini adalah jumlah 760. Ini adalah di atas, jumlah di atas bahagi dengan bawah. Okey? Boleh ikut ke tak? Cikgu tulislah. Kalau cikgu cakap je nanti kamu macam tak gambaran macam tak dapat kan. So cikgu cuba tulis. Okey, sorting sini sikit lah. Okey. Walaupun cikgu dah ujang kan ni 4, kalau nak dapatkan min kita buat macam ni. Min sama dengan 40 darab dengan 4. Okey, tambah. Okey, 45 kali dengan 5. Kalau nak tunjuk langkah kerja, kena buat satu-satu. Jumlahkan semua. 50. Okey, kali dengan 3. Tambah dengan 55. Okey, kali dengan 3 lagi. Okey, last sekali 60. Darab dengan 1. Okey, ni. Lepas tu jumlah bahagi adalah 16. Ini langkah kerja ni kena tulis. Kalau soalan struktur. Okey. Kalau adalah objektif seperti mana cikgu tunjuk tadi lah. Kalau guna kalkulator terus. Okey, lepas tu pula lepas tulis kamu buatlah nanti jawapan 47.5. Okey, tadi 760 tu tulis kat bawah lah kalau kamu nak dapat satu lagi lah. Sebelum jawapan tu 760. Okey, bahagi dengan 16. Nanti baru jawapan tu 47.5. Okey, jelas? Boleh? Boleh ke tak boleh? Okey. Jadi mohon cikgu tunjuk semula kan macam mana nak menggunakan kalkulator ni kan. Okey, cikgu buat lagi sekali, tunjuk lagi sekali. Shift. Okey, saya handsome ni siapa? Baru masuk ni. ID siapa tu? Okey. So yang ni tengok dulu Okey, tekan 1, contohkan saya tekan 1. Saya nampak dah start clear tu. Okey, so clear lah. Okey, tekan balik ni. So nampak tak SD masih ada lagi. Mana mode SD ada lagi tapi hanya nilai ataupun data di dalam kita dah padam. Okey. So kita mula dengan masukkan 40. Tekan butang shift. Nanti ikut dah. Shift lepas tu comma. Okey, nampak simbol macam ni dalam kalkulator paparan akan jadi macam ni. Masukkan 4. Okey, lepas tu tekan butang M tambah. Okey, nampak 4 kan? 4 tu. Okey, so kita ikut langkah yang seterusnya cara yang sama. 45. Tekan shift, tekan butang koma, tekan lagi 5. Okey. Lepas tu tekan lagi M tambah. Okey. Dah 9. So kita teruskan lah untuk cara yang seterusnya. Okey, 50. Okey. So yang tak dapat tu tolong ikut sama-sama buat satu kali lagi. Lepas tu kita masuk tajuk baru dah. Bukan tajuk baru dah, bahagian yang baru. 50 dalam 3. Tekan M tambah. Okey, 55. Okey, tekan lagi shift, butang comma. Okey, ni tak masuk tau. Tengok tak paparan tak ada keluar, tekan sekali lagi. Dan 3. Okey, tak masuk. Okey, baru M tambah. Okey. Lepas tu masa kamu tekan tu kena hati-hatilah walaupun ada kalkulator. Kalau cara kamu tekan tu salah, data tu tak masuk, makna kamu tak akan dapat jawapan yang tepat. Okey, so M tambah. Okey, dah semua masuk. Nak jawapan terus, kita tekan shift. Okey, tekan butang 2. Okey, pilih 1. Okey, tekan sama dengan 47.5. Okey. Okey, Alia masalah kenapa? Alif? Ni saya handsome ni siapa? Hadif ke Iman? Kenapa selalu tukar username? Iman. Yes, Hazim, ada soalan? Iman. Hazim, kenapa? Saya nampak you raise hand tadi. Ada apa-apa? Ya, ada apa Hazim? Tak ada dah? Okey, tak apa. Cikgu teruskan So ini boleh
Cikgu dah dapat dah kan. Kalau macam ni 760, sekali lagi cikgu tunjuk untuk tekan shift, tekan butang 1, kita pilih 2. Jumlah X ni. Okey, jumlah X ni tekan 2, tekan sama dengan makna dapat 760. Okey? Yes, Hazim. Okey. Jangan main-main okey. Jangan, dia ini adalah dia punya aplikasi baru-baru ada sahaja. Kalau ada soalan tu kamu boleh tekan kat Google Meet tu raise hand. Makna angkat tangan lah. Okey? Okey, semua dah masuk ke belum? Cikgu nak tengok balik kehadiran dulu. Okey, adakah semua dah masuk? Ada berapa orang dah? Okey, kita terus pergi kepada Quizy ya. So ini cikgu simpan dulu kalkulator ni. Okey. So kita pergi kepada Quizy hari ni kita masuk mana? Kita masuk yang extreme value. Kesan, bukan, kesan dulu. Kita pergi kesan dulu. Okey, kita guna yang ni hari ni. Okey, cikgu akan masuk dalam chat. Okey, kita buat live lah macam hari itulah. Main live lah. Okey. Hari ni kita akan pergi ni. So sila masuk Quizy. Okey. Sekejap cikgu akan tampalkan link tu. Okey. Okey, cikgu akan masuk dalam Meet lah. Okey, tolong klik pada link yang cikgu masukkan sekarang. Okey, masih lagi tak ada orang masih lagi masuk lagi. Okey, Zikri dah masuk, bagus. Okey, yang lain? Alia, kalau kamu nak, memanglah kalau guna ada calculator, kenapa tak guna calculator untuk kira, kan? Untuk ni tu kita boleh gunakan calculator. Lebih-lebih lagi kalau soalan diberi soalan objektif, maknanya kamu bolehlah terus guna calculator untuk kira tanpa menunjukkan langkah kerja. Okey? Kalau soalan adalah struktur, kena tunjuk macam tadi. Okey? Tunjuk seperti mana cikgu tunjukkan tadi ya. Okey, yang lain tu cepat masuk. Dah 8 orang dah. Mana yang lain? Okey, 9. Cikgu tunggu semua masuk baru cikgu mula. Okey, dah 11, 12. Okey, lagi? Okey, 13. Kenapa tak boleh masuk? Cuba lagi sekali lagi Hazim. Cuba lagi cikgu tunggu. 13 orang dah. Kalau you tak boleh juga, nanti you akan tengok paparan skrin sahajalah. Kawan-kawan lain tu jawab quiz tu, you tak boleh jawab. You kena jawab kat ruangan chat. 14. So, siapa tak masuk lagi? Amin dah masuk. Alif, Sufian, Zunaidi, Saifah, Aliyah. Azim dah masuk lah kan? Okey. Ni siapa ni? Pak Jo ni. Siapa? 2 orang tak masuk hari ni. Anis adakah Anis hari ni? Okey. Siapa tak ada hari ni? Semua dah masuk sini ke? Sebab nampak kehadiran tu ada berapa orang? Ada 15 kan? Seorang lagi siapa tak masuk lagi? Cepat sikit. Ada dia dah masuk ke belum? Boleh cikgu mula dah? Adif. Ada ke tak? Okey dah, cikgu mula. Okey, semua dah. Okey, cikgu kena resize dulu. Okey, kita mula. Okey, hari ni apa yang kita nak belajar hari ini? Iaitu membuat kesimpulan. Okey, nampak skrin cikgu ya? Okey, membuat kesimpulan tentang kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mode, mean dan median. Okey, so macam mana dia boleh membawa kesan kepada kita punya perubahan lah. Okey, kita tengok. Okey, ini standard kandungan membuat kesimpulan lah seperti tadi. Tentang kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mode, mean dan median. Okey, cuba buat jawab kuis ni. Bahas kembali apa yang kamu dah belajar hari Rabu hari tu. Okey. Sebelum tu kamu jawab soalan ni dulu. Ini apakah tugas yang perlu dilakukan di rumah setiap hari sempena PKPB tu? Type sahaja. Apa-apa yang kamu rasa kamu selalu lakukan kat rumah. Okey, belajar matematik. Okey, kerja sekolah. Okey, okey. Lagi? Menyiapkan tugasan diberikan. Okey. Belajar. Satu hari belajar saja. Tak ada kerja lain ke?
Set modul buat. Okey, bagus. Buat kerja sekolah. Semua buat kerja sekolah. Ya, baguslah kalau macam tu. Okey, 9 orang saja respon. Okey, 10. Okey. Okey, jaga adik yang kemas rumah. Yalah, kamu dah rumah kan, Mak Maya pergi kerja, itu tanggungjawab anda. Sebagai murid, kamu buat kerja sekolah. Kak adik, kamu kakak, kamu kena membantu Mak Ayah jaga adik dan kemas rumah lah. Okey. Baca novel, Anis. Okey. Lepas baca-baca tu jangan lupa buat kerja lain kan. Oh, main PUBG sikit juga ni. Ini Iman kan. Bukan kata cikgu kata tak boleh main game, tapi pastikan kamu kena jagalah main pada masa yang sama, main pun kena apa buat kerja. Okey, seorang lagi dah, siapa lagi tak respon? 13 sahaja. So ada 14 orang dah masuk dalam kan? Seorang lagi siapa belum respon lagi? Okey, Zuraidi dah lengkap. Okey, semua dah siap. Okey. So ada satu soalan lagi, sambung lagi soalan kuis. Okey. Tolong jawab soalan. Okey, sebelum ni tak ada dah. Okey, bukan tak ada. Jawab soalan kuis Okey. Okey. Apa tu nilai ekstrim? Ini yang ekstrim hari tu kita dah sentuh ke belum? Belum kan? Ada tertinggal sikit lah. Okey. Nanti cikgu tak patah balik. Cikgu ingat dah masuk dah ekstrim. Kita apa jawab dulu? Okey, ekstrim bermaksud merupakan satu nilai yang sangat besar ataupun satu nilai yang sangat kecil. Itu dikatakan adalah ekstrim. So daripada data yang dipaparkan di sana, so mana satu merupakan data yang sangat besar ataupun sangat kecil? Salah satu. Sebab cikgu baru teringat hari itu kita sampai min sahaja, belum masuk lagi nilai ekstrim. Okey, tersilap lah tu. Tak apa, kamu jawab dulu soalan, nanti cikgu akan patah balik pergi terangkan apa itu nilai ekstrim. Okey, baru sambung yang ini. Okey, so nampak siapa yang boleh jawab? Okey, okey, bagus. Ini markah anda kan, boleh nampak kan? Okey, so hanya 3 orang yang jawab betul. So tak ada awalnya sebab cikgu tak terangkan. Ada seorang jawab tak jawab. Siapa tak jawab ya? Satu lagi soalan. Okey, ini jari min. Guna kalkulator saja. Cepat. Seperti mana cikgu mengajar tadi. Tekan kalkulator anda. Okey, ada masa lagi 40 saat. Okey, seorang lagi dah jawab, siapa lagi? Ini siapa ni? Okey, Anis, kenapa? Tak terkeluar ke? Anis, kenapa tak jawab lagi? Ni baru cikgu terangkan tadi macam mana nak mencari min tu. Sudah terkeluar ke? Ada lagi Anis, ada lagi dalam ke? Ada cikgu chat. Ada kan? Anis, Anis, mana Anis? Kenapa tak jawab? Okey, dah time up dah, 7 saat. Terkeluar dah. Okey. Tak apa. Kalau you sudah terkeluar tu, you tengok paparan skrin sahajalah. Okey. Cuba jawab juga siapa yang tak ada dalam sini. Kalau tak main-main tu tiba-tiba terkeluar, tolong ikut juga respon dekat ruangan chat tu. Apakah jawapan tu? Okey Anis, apa kami tu? Okey, kalau ikut jawapan ni 8.5. So macam mana dapat 8.5? So ni cikgu tunjuk kalkulator. Sepatutnya cikgu jangan simpan kalkulator dulu kan. Okey, nampak dah kalkulator cikgu? Okey, ada kan? So ini cikgu tengok, kita tak tunjuk 6 tambah 7 kan. Okey, so ini dah kosong kan. So kita tak ada ST, kita tekan 2 kali. Pergi ST dulu. Nampak ST? Okey, kita masukkan data satu-satu. 6 hutang M tambah. Okey, lepas tu 7 M tambah. Okey, 9 tekan M tambah. 10 lagi tekan M tambah. Okey, 9 tekan M tambah. Okey, 4 tekan M tambah. 13 tekan M tambah. Okey, tak masuk lagi. Okey, lepas tu 10, the last one. Okey, tekan M tambah. Okey, dah masukkan semua. Tekan shift butang 2, pilih 1. Tekan sama dengan, tengok 8.5. Okey, itulah jawapan tepat. Okey, yang dah tak dapat ni, so tadi kamu guna kalkulator dengan cara yang cikgu tunjuk ke guna cara apa?
So yang lain tu boleh ikut. Okay, so kita pergi soalan yang seterusnya ya. Okay, boleh ke tak boleh? Anis boleh ikut tak? Sebab hari tu sebelum ni tak masuk kelas kan. Okay, so cikgu tadi baru ulang balik. So boleh ya? Kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, satu lagi soalan. Okay. Okay, nilai ekstrim akan membawa kesan kepada nilai berikut kecuali. Sebab ini nilai ekstrim tu cikgu tak mengajar lagi, so tak apa, kalau salah tak apa, cuba dulu menjawab dulu. Nanti cikgu akan terangkan nilai ekstrim tu akan membawa kesan kepada apa. Okay, 9. Okay, lagi 3 orang, siapa lagi dah tak jawab? Ain belum jawab, Dayana tak jawab lagi, okay dah. Hazim? Hazim, cepat jawab. Sufian? Okay. Sufian belum jawab. Dayana terkeluar ke? Ada yang tak jawab, ada yang terkeluar lagi. Ke apa? Sempat pula jawab, ada. Hadif baru masuk. Hadif, selamat pagi Hadif. Okay, so ada yang 5 salah, ni betul. Okay, so nilai ekstrim akan membawa kesan kepada apa? Kecuali dia akan membawa kesan kepada mean sahaja. Okay, dia tak membawa kesan kepada kamu punya mode dengan median. Okay, dia akan membawa kesan kepada mean sahaja. Okay, so kita, sekejap cikgu akan buka satu lagi. Sebab kenapa nak buka satu lagi? Sebab hari tu kami belum buat lagi yang ni. Okay, cikgu ingat dah buat tapi sebenarnya belum. Okay. Buka balik yang hari tu yang tak sempat siap habis tu. Aku ingat dah bagi tahu dah yang quizy tu tapi belum ekstrim tu. Okey. Buka balik yang itu Okey, rasanya yang slide kat bawah tu. Okey. Cikgu tunjuk kat bawah, itu yang tak sempat, yang ini kot. Okey, yang ni hari tu kita sampai sini aja kan. Penilaian tak masuk. Okey, ni nilai ekstrim. Okey. So kita sambung di sini dulu baru kita sambung balik yang tu Okey, nampak tak? Kamu jangan keluar yang quiz itu dulu. Okey, buka balik kepada bahagian Google Meet paparan Google Meet. Okey, bagi yang dah masuk tu jangan keluar dulu quiz itu. Ini cikgu nak sepintas lalu aja. Okey, apa itu nilai ekstrim? Okey, adakah nilai yang terlalu besar atau nilai yang terlalu kecil? Okey, so tadi cikgu dah terangkan dah sebenarnya nilai ekstrim merupakan nilai yang sama ada terlalu besar ataupun terlalu kecil. Okey, nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar dalam satu set data iaitu nilai yang terlalu jauh daripada nilai-nilai data yang selain daripada setnya. Mana kita panggil nilai ekstrim. Okey, contohnya untuk slide ini, ni 7, 8, 9, 10, 7, 6, 6, 10, 8. Tiba-tiba ada satu nombor yang besar, sangat besar, iaitu 66. Okey, so maka ini merupakan nilai ekstrim. Okey, kita katakan ini adalah nilai ekstrim. Okey. So boleh faham apakah dia punya definisi untuk nilai ekstrim Okay. So kalau tengok ni, so macam mana kalau diberi satu set data, kita kira dia punya mean, mode dengan median. Okay. Akan jadi sama. Okay. Walaupun dia set data yang sama, dia akan sama kalau data itu diubah. Contohnya ini saya buat ubah. Salah satu nilai tu I tukar. Okay. I tukarkan nilai yang jika seorang murid mempunyai masa 80 saat diganti seorang yang menjawab kuis tu mengambil 180. Dan 80 tu I ganti dengan 100 lebih. Mean dengan median saya masih lagi sama. Tapi, bukan mean dengan median. Mode dengan median masih lagi sama. Tetapi nilai mean akan jadi ubah. Ini 48.5. Kalau kamu kira semula, dia akan jadi 58.5. Okey, maka ingat nilai ekstrim akan membawa kesan kepada mean tetapi tidak membawa kesan kepada kita punya nilai mode dengan nilai median. So ingat ini dia punya statement okey. So ini ingat bahawa wujud nilai ekstrim dalam data, nilai terlalu kecil ataupun terlalu besar memberi kesan yang ketara kepada mean. Tetapi tiada kesan yang ketara kepada median. Okey, ini yang hari itu. Okey, so kita balik kepada kita punya quizy. Cikgu akan teruskan.
Okey, teruskan soalan tadi ya. So kita akan masuk. So maka ini adalah kecuali adalah ni lah kedua ni. Okey, dia akan membawa kesan kepada mean sahaja. Tetapi tidak membawa kesan kepada mood dengan median. Okey, so yang warna hijau tu baru jawapan betul lah. Okey, so kita sambung pergi soalan yang seterusnya. Okey, jawab. Okey, tentukan median bagi data yang berikut. Okey, macam mana kita nak mengira median? Okey, langkah pertama nak dapatkan median, susun data itu dalam urutan menaik ataupun menurun. Lepas tu kena pastikan data kat tengah-tengah tu. Okey. Cikgu ulang dah sementara kamu jawab soalan tu, cikgu ulang balik. Sebab ada yang mungkin tak masuk kelas sebelum ni kan. So cikgu secara lisan, cikgu maklum definisi ataupun cara mencari median. Okey. Okey, ada yang tak sempat jawab. Okey. So, okey, ni tengok markah yang kamu dah kumpul tadi. Okey, so macam mana nak jawab ini? So, cikgu tunjuk di sini. Ini bagi siapa yang tak masuk kelas lah, cikgu tunjuk untuk ulang balik. Okey. Okey, cikgu nak buka saya punya pensel dulu. Mana saya punya pensel? Hilang. Okey, cikgu sekejap cikgu nak buka pensel dulu. Okey, sudah buka dah saya punya pensel. Okey, tengok ini adalah data dia. Kita susun mengikut urutan menaik. Okey, maknanya mana satu yang paling kecil nilai dia. Okey, tulis dulu. 15 kan? Okey, so 15 ada 2 kali. So kita kena ikut. Ada 2 kali, kita buat 2 kali. Susun dulu. Okey, kamu boleh tulis cepat. Cikgu dalam skrin tu atas susah sikit. 15 lepas tu 16. 16. Lepas tu 17. Lepas tu apa pula? 15, 16, 17. Okey, ada lagi tak? Lepas tu berapa? Lepas tu 19 kan? Okey, 19. Lepas tu nilai apa pula? 20. Lepas tu next, 23. Ada tertinggal tak? Tolong tengok-tengok. Mungkin cikgu ada tertinggal ke? Kira balik. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Okey, bilangan tu cukup lah. Okey, so kita nak dapatkan nilai kat tengah-tengah tu, kita potong kiri kanan. Okey, kiri kanan. Okey, kiri kanan. Okey, tinggal apa? Tinggal jawapan ni adalah kat tengah-tengah ni adalah median. So, 17. Okey, 2 orang saja jawab betul ni. Okey, tapi yang lain tu tak sempat kan 5 orang jawab saja. Okey, yang 3 orang ni mungkin tak ingat lah. So, yang lain tu pun mungkin lambat respon sebab sudah lupa macam mana nak mengira median kan. So, ini ingat kembali. Okey, untuk mencari median kita kena susunkan data mengikut urutan menaik ataupun menurun, lepas tu cari kat tengah-tengah. Ini adalah bilangan data adalah ganjil. Kalau bilangan data genap tu kita kena ambilkan purata 2 nombor kat tengah-tengah tu bahagi dengan 2. Okey, boleh? So ini cikgu nak ingat balik. Okey? Okey, so inilah teruskan kita teruskan. Okey, akan masuk dah kita punya isi apa yang kita nak belajar hari ni lah. Okey. So tengok ni adalah nilai dalam kamu punya buku teks. Okey. So kita nak tulis balik sebab kita buat sama-sama lah. Nak cepat sikit kita buat sama-sama. Okey. So ini adalah dia punya data ataupun skor bagi 5 orang murid ni. Okey, 5 orang ni. Okey. So jika kita 3 ni, kita tambah 1 akan jadi berapa? Akan jadi 4. 3 kali 2 akan jadi 6. Isi dah ajar 2 ni. 4 tambah 1 akan jadi 5. Okey. So ini 4 kali 2, 8. So 4 tambah 1, 5. Boleh? Boleh ikut Ini pula 4 kali 2, 8 juga sama kan? 6 tambah 1, 7. Ini 6 kali 2, 12. Okay, 8 tambah 1, 9. Ini 8 kali 2, 16. Kan? Okay, so apakah mean dia? Cuba tengok dia mean, median dengan mode. Kalau mode tak ada masalah. Mode tu kita tahu apa tu mode? Mode adalah kekerapan yang muncul paling banyak kali kan? So untuk ni ada 4-4 kan? So ini adalah dia punya mode adalah 4. Okay, median ini dah susun dalam urutan naik dah. Okay, so ini 3, 4, 4, 4 kan? So mana dia pun tengah-tengah? Kiri, kanan, kiri, kanan. So 4 lah dia punya median. 4. Kan? Mean jumlahkan semua. Jumlahkan semua lepas tu, okay, bahagi bilangan.
Okay, so kena calculator balik. Cikgu tekan calculator balik. Kalau siapa cepat tu bolehlah bagi cepat bagi tahu saya jawapan. So 3 tambah 4. Okay, kena tekan 2 kali lagi. Okay, estimate. Okay, 3 tambah 3 tambah. Okay, 4 tambah 4 lagi tambah. Okay, lepas tu 6 tambah 8 tambah. Okay, tak masuk kan? Tak masuk lagi. Okay, 5. So kita tekan shift, tekan butang 2, tekan 1. So min tekan sama dengan. Okay, so min dia adalah 5. So ini jawapan ni adalah 5 di sini. Okay, so kita teruskan untuk yang ni juga. Okay, untuk ni adalah median pun sama, masih lagi tengah-tengah ni kan. Tengah ni. Tengah-tengah ni adalah 5. Kita buat min dengan mode dulu median dengan mode dulu sebab kita tak payah guna calculator. Ini kat tengah-tengah pun 8. Ini adalah dia punya mode, mode adalah 8. Mode 8 dia punya median kat tengah-tengah adalah 8 juga. Ni 8 sama. So kita kira min tu. Okay, min kita nak kira min, kita buat apa? Okay, kita buat apa? Clear dulu Clear dulu. Okay. Shift mode. Okay, salah tekan jadi. Okay, shift mode, tekan. Okay. Clear, shift mode. Okay, tekan 1. Okay, tekan sama dengan. Okay, sudah statistik dah clear. Kita tekan kosong balik. So kita masuk yang kedua ni, 4. Okay, M tambah. 5, M tambah. Okay, 5 lagi M tambah. Okay, 7, M tambah. Tak masuk lagi. Okay, M tambah. 9, M tambah. So dah masuk data 5. Kita cari dia punya min. Tekan 1. Tekan sama dengan. Min tu adalah 6. So itu isi di sini. Okay, isi di sini. Okay, so ini pula sama juga kita nak isi balik ya. So tekan macam tadi. Kosong, kita pergi shift mode. Okay, tekan 1. Kita clearkan dulu statistik. Okay, so kita kosong balik. Tekan masuk ke data lagi satu-satu. Okay, yang pertama tu 6. Masuk yang ni. Buat sama-sama lah. Okay, buat sama-sama, ambil kalkulator kamu kira. Mungkin ada yang cepat lah sebab cikgu guna on screen kan. So masa tekan tu kadang-kadang dia respon lambat. Kamu guna kalkulator yang sebenar tu lagi cepat lah kan. Okay, 16. Okay, ni dah salah, tak apa, tak masuk lagi. Okay, 16. Tekan lagi sekali, kena kuat kadang-kadang. Okay, dan 5. So, I tekan balik shift, tekan butang 2. Okay, tekan 1, tekan sama dengan. So, I punya min adalah 10. Okay, so isi kat sini 10. So, perhatikan data min, mode dengan median tu. Okay, perhatikan data min, mode dengan median. Apakah dia punya perbezaan? Okay, penambahan skor. Okay, kalau untuk kat bawah ni, tengok dia punya min. Ini min dia berapa? 544 kan? So, ini tengok dia skor dia, semua tambah 1 kan? Ini tambah 1, ini tambah 2, ini semua tambah kan? Okay, 4 jadi 5 kan? Tambah 1 juga sebenarnya. Okay, ini soalan lain. Okay, so ini tambah 1, so kamu punya min tambah 1. Okay, tengok kalau kamu darab 2, min dia nilai pun asalnya 5. Kalau dah darab 2, min pun kali 2. Untuk median pun sama, asalnya adalah 4, median adalah 4, kamu tambah 1. So ini pun akan nilai yang baru pun tambah 1. Kalau kamu kali 2, tengok median kamu pun dah kali 2. Nampak tak? Perhatikan dia punya patterns. Okay? Maknanya jika kamu tambah ataupun darab, untuk min mode median pun sama. Ini adalah min mode median yang asal. Jika set data ini ditambah dengan 1, maka min mode median pun akan tambah 1. Kalau dia darab 2, min mode median anda pun akan kali 2 daripada yang asal. Okey? So ini tak perlu buat lah sebab kita tak ada masa dah. Okey, dah pukul 12. Okey, nak cepat. So kita pergi slide yang seterusnya. So ini cikgu dah tunjuk cara macam mana tengok dia punya kesan. Jika satu nombor ditambah ataupun didarab, kalau tolak bahagi pun sama. Kalau dengan min mode median tu. Kalau asalnya dia adalah 5. Jika satu data ditolak, maknanya nilai ini akan 5, tolak 1 akan jadi min yang baru akan jadi 4.
Okey, jika data itu dibahagi dengan 2 pun sama, ini akan jadi 5/2. Okey. So dia apa yang dimasukkan, apa ditambah, ditolak, didarab, dibahagi pun sama. So kita akan ubah sahaja. Okey. Cuba kita tengok contoh. Okey. Okey, so jawab soalan ni dulu sebelum kita pergi contoh. Setelah cikgu dah beri penerangan. So apakah kesimpulan yang boleh anda buat mengenai mean, median dan mode apabila data itu diubah secara seragam? Kita tadi seragam kan, dia tambah 1, kita darab 2. So macam mana? Type saja, tak tahu. Okey, medium kurang faham. Okey, so tak apa. So nanti kalau tak faham, tulis tak faham lagi, nanti cikgu akan cuba terangkan balik, tak ada masalah. Okey, respon saja. Cikgu nak tahu setakat mana, sejauh mana anda faham. Okey, faham? Okey. Sebab cikgu nak ada berkomunikasi dengan anda semua. Jangan asyik cikgu bercakap sorang-sorang kat sini saja. Cikgu tak tahu sama ada kamu faham ataupun tak faham ya. Cepat, ada lagi 70 saat. Boleh lagi teruskan kamu punya jawapan, respon. Okey, kurang faham. Okey, ada yang faham, ada kurang faham, tak apa. Mode boleh, mean, median sikit lagi tak faham. Okey, tak apa. Okey, faham kan? Tak faham sepenuhnya. Okey Farah, okey tak apa. Nanti cikgu terang balik ya. Nanti masa kamu tengok contoh tu, kamu akan nampak lagi jelas. Apa maksud cikgu? Apakah maksud kesan yang bawa kesan tu? Okey? Lagi 4 orang tu terkeluar ke? Hanya 10 orang saja yang respon. Hazim sudah keluar. Tinggal 10 orang saja yang boleh jawab. Okey, yang tak jawab tu boleh respon kat ruangan chat. Okey, jangan tengok kawan buat aja, kamu tak buat. Okey? Okey, kita tengok. Okey. Satu lagi. Kalau tak, tadi cikgu tanya seragam. Kalau tak seragam macam mana? Tak seragam maknanya 1 ditambah 2, 1 lagi tambah 3 macam soalan kat bawah tu lah. Cikgu tadi lupa nak bagi terangkan sebab cikgu ingat sama. Okey, tak apa. Nanti kamu tengok. Nanti cikgu ulang balik ya. Okey. Okeylah, cikgu tamatkan ni lah sebab nampak ada yang tak tahu macam mana respon kan. Okey. So cikgu terangkan balik. Okey, terang Okey. So tak faham tu tak apa, cikgu terang. Okey. So tengok, ini kalau perubahan data secara seragam akan menyebabkan perubahan mean, median dan mode secara seragam juga. Macam mana seragam? Contohnya tadi, dia ada apa? Tadi dia punya mean 3 kan? Kalau dia tambah 1, mean pun akan jadi tambah 1, jadi 4. Okey, kalau dia darab 2, mean pun akan kali 2, jadi 6. Okey, maknanya dia punya adalah seragam lah. So perubahan mean, median dan mode pun akan seragam juga berubah berdasarkan nombor yang ditambah, didarab, ditolak ataupun dibahagi. Okey, jika data yang diberikan adalah secara tidak seragam, mana ini salah satu nombor tu tambah 1, satu lagi nombor tambah 2, satu lagi nombor tambah 3, maka kamu punya mean, mode, median juga akan berubah secara tidak seragam. Okey, itu adalah dia punya definisi ataupun dia punya kesan kepada mean, mode dengan median. Okey, jika data itu dimasukkan dengan satu nilai yang berbeza-beza iaitu tidak seragam. Okey, so kita tengok contoh sebab tak faham lagi kan, ada yang mungkin tengok ayat tu tak faham. So yang ni. Ni so ni AFL Okey, kalau kurang faham lagi buat tengah-tengah lah sebab kita tahu ada lagi yang kurang faham. Okey. Kalau langsung tak faham, okey, kliklah langsung tak faham. Okey. Kena jujur, jawab dengan jujur. Okey. Kalau tak boleh tu cikgu akan ulang semula. Dah 9 orang, seorang lagi terkeluar ke? Siapa lagi dah terkeluar dah?
Okey. So kita cikgu akan balik kepada slide tadi ya. Okey, sebab ramai yang tak berapa lagi faham. Okey. Sekejap. Okey, maaf. Okey, cikgu henti sekejap sebab ada interruption daripada anak saya. Okey, kita balik kepada slide tadi ya. Okey. Okey ni. So tadi ni cikgu dah padam dah. Okey, cikgu sudah padam tadi. Okey, tak apa. Ini tadi kita nampak dia seragam kan. Okey, apa maksud kalau tak seragam? Contohnya skor asal adalah 3, saya tambah 1, skor baru 4. Ini kalau tambah 2 akan jadi apa? Oh, pesannya. Okey. Ini akan jadi 6. Okey, ini akan jadi 6. Untuk bab ini mungkin kamu kena susah sikit kamu nak faham. So kamu kena betul-betul dengar ikut dah. Kalau jumlah semua ni akan jadi 10, ini akan jadi 13. Okey. So skor asal kalau kamu mencari min tu akan dapat berapa? Kalau ini median ni memang 4 lah kan? 4. Okey, cikgu tak nak tunjuk min, memang dia akan ubah sebab kena guna kalkulator ambil masa. Cikgu cuba tunjuk median dengan mode dah. Okey, mode tu adalah apa? Mode ini adalah 4 juga kan? Sebab ulang 2 kali. Okey, ini jika skor tu tambah 2 akan jadi 6. Okey, ini akan jadi 7. Ini 10. So daripada data set data ini, median yang ke tengah-tengah tu masih ini adalah jadi 7. Okey, tapi mode ini jadi berapa? Ada ulang tak? Ada mode tak? Tak ada dah kan? Sebab tak ada benda yang ulang yang sama. Tak ada dah. So ni sudah tak ada mode. Okay, so maknanya you tengok dia punya median dengan dia punya asal dengan yang skor baru tu. Ini asal tu 4, ni jadi 7. Kalau kita nak mengira min, okay, tunjuk jugalah kalkulator. Okay, 3. Okay, 3. Masukkan 3, lepas tu 4. Okay, 4 lagi. Okay, 6. Okay, lepas 8. Okay, 5 dah. Kita tekan lagi, cari dengan min. Okay, 2, tekan 1. Okay. Okay, 5. Okay, dia punya min adalah 5. Okay, min 5. So, isi di sini 5. Okay, untuk yang baru pula. Okay, tekan 1. Clearkan dia dulu. Okay, masukkan ini pula. 4. Okay, tambah. Okay, 6. Tambah. Okay, 7. Tambah. 10. Dengan tambah 13. Okay, kita terpaksa ambil kelas lama sikit sebab nanti kita tak habis syllabus lah. Kita adalah satu tajuk lagi. Okay, so kita ni buat ni 2. Lepas ni ada kelas lagi tak, Yong? Ada kelas lain. Okay, tengok. Sorry. Ada salah tekan dah cikgu. Okay, shift. Hutang 2. Tekan 1. Tekan sama dengan. Ni 8.83. So, nampak dia punya means jadi 8.83. Okay. Tengok dia punya mean dengan median. Asal 5, 4 kan? Okay, kalau tambah 1, kalau macam tadi tu dia akan jadi seragam. Maknanya dia akan tambah 1, ini pun dia mean pun tambah 1. Ini kalau darab 2, ini mean pun darab 2. Tapi sini tengok dulu. Dia punya mean 5. Okay, dia jadi 8.83. Median 4, jadi 7. Okay, makna dia punya penambahan tu tak seragam. So, akan menjadi mean dengan median punya jawapan untuk skor baru pun tidak seragam. Ini seragam kan, tadi seragam kan, ini tambah 1 kali 2, semua adalah tambah 1, semua darab 2. Okay, so itu adalah perbezaan jika data itu seragam atau perubahan yang seragam dengan perubahan yang tidak seragam. Perubahan yang seragam akan memberi mean, mode, median yang baru tu pun dapat jawapan yang seragam daripada yang asal. Okay, jika data yang ditambah itu tidak seragam, maknanya mean, mode, median tu boleh dapat jawapan yang tidak seragam berbanding dengan skor ataupun mean asal. Okey, boleh faham penerangan cikgu? Boleh ke tak? Ini adalah yang kenapa definisi tadi ya, seragam dengan tidak seragam. Okey. Mohon respon ke ruangan chat, boleh ke tak boleh? Boleh kita teruskan lagi? Okey. Harap semua dah lebih memahami ya. Okey, daripada penerangan cikgu. Okey, kita pergi balik slide tadi. Sikit lagi. Okey, dah habis dah. Okey, cikgu tadi dah terang. Ini dah. Okey. Tadi dah AFL dah buat. Okey.
Okey, pengembangan maknanya ini dia nak buat 7 contoh lagi. Okey. Okey, ini adalah soalan dia. Okey, jika kita mengira min, tak ternampak juga buat kecil, zoom dulu. Sebab kita tak nampak dia punya soalan min kat atas tu kan. Okey, ini soalan dia. Ana membeli 5 batang pen di koperasi sekolah yang masing-masingnya berharga RM1.50, RM2, RM3, RM3, RM4. So, hitung min, median dan mode bagi set data tersebut. Kalau min, kita jumlahkan semua bagi 5. Okey? So, ini kamu boleh guna kalkulator lah. Cikgu bagi terus lah. Kamu tak payah tekan. Okey? So, min adalah 2.7 ataupun RM2.70. Okey. Kalau median, mana tengah-tengah? Ini memang dah susun mengikut urutan menaikkan. So, yang tengah-tengah tu adalah apa? M berapa? Respon kan? Okey, 3 betul. Yelah Ana beli banyak sangat pen kan. Ini Ana tu cikgu ambil nama dalam kelas. Okey. Nanti tengoklah siapa punya nama bertuak untuk naik dalam contoh cikgu. Okey. So ini seterusnya mod 3 sebab ada 2 pen yang harganya RM3. Okey. So ini adalah min mode median yang asal. Okey. So jika dikata hitung min mode median yang baharu, jika setiap harga pen itu ditambah RM2, maknanya yang asal pen ni RM1 tu dah tambah RM2 akan jadi 3.5. So ini akan jadi macam ni. Ini adalah min yang baru di mana yang daripada 1.5, RM1.50 tambah RM2 akan jadi 3.5. RM2 tambah 2 akan jadi RM4. 3 tambah 2 jadi RM5. Okey. So 3 lagi tambah lagi 2, 5. 4 tambah 2, 5. Tapi bilangan masih lagi 5 kan? Boleh faham? Okey? Boleh tak boleh? Okey, faham? Bagus. Okey, so kita dah dapat min baru. Lepas ni kita kira lah tekan kalkulator dapat min baru. Tengok min yang asal tu RM2.07. Jika ditambah RM2 untuk setiap data, min baru akan jadi RM4.07. So apakah beza antara min baru dengan min baru dengan min lama ni ataupun min asal tu? Beza dia adalah RM2 kan? Sampalah kan bezanya RM2. Tambah daripada RM2.07 tambah RM2. Okey? Tengok lagi dia punya median. Okey, ni tak nampak ni, cikgu kena bawa skrin. Okey. Median yang baru 5. Okey, kenapa? Tengok ni tengah-tengah ni 5 lah kan? 5. Okey. Mode pun sama, mode pun akan jadi 5. Okey? So you perhatikan dia punya min, median dengan mode. Kalau tambah 2, memang dia pun sama. Dia punya min, median, mode pun tambah 2. Perhatikan tak? Nampak tak? Dia punya perbezaan. Okey? So kalau dia, maknanya ini adalah ditambah secara seragam lah sebab setiap harga pen tu tambah RM2. Makna kamu punya nilai min, mode, median pun sama, tambah 2 daripada yang asal. Okey? So kalau dah tahu konsep ini ataupun penerangan ini, makna lain kali sebenarnya kamu tak perlu tunjuk ini. Daripada kamu cari yang asal, ini tambah 2 jadi RM4.7. RM4.7. Ini tambah 2 jadi RM5. Tambah 2 jadi RM5. Itu sahaja cara kamu nak cari jawapan. Okey? Jika di darab 3 macam mana pula? Darab 3. Darab 3 makna min pun akan jadi darab 3. So RM2.07 tu darab 3 tu berapa? So ini darab 3 lah. Harga asal saya darab 3. So ini adalah harga yang baru untuk pen mahal ni kan? So pen tu sudah jadi harga yang mahal. Okey. So darab 3. Okey. So kamu kira lah. Ni min baru adalah RM8.10. Okey. Kalau dia punya median RM9, mode pun 9. So daripada asal tadi ada berapa? So memang nilai di sini memang darab 3. Okey, daripada asal tengok balik yang asal. Okey, RM8.10 kan? RM2.07 darab 3 berapa? RM8.10 kan? So maknanya sebenarnya kita tak payah kira. Kalau kita nak dapatkan jawapan, kita terus darab 3 sahaja. Tak perlu lagi kamu tunjuk langkah kerja ni, kena tambah satu-satu. Ini tambah satu-satu ni baru dapat RM8. Bagi 5 baru dapat RM8.10. Terus ambil min awal tu kali dengan 3. Faham tak maksud cikgu? Boleh ya? Boleh ya? Okey. Okey, ada 2-3 slide lagi. Okey. Okey, maknanya ini adalah kesimpulan yang kita boleh buat lah. Okey, maknanya kesan perubahan yang seragam pada suatu set data terhadap kita punya sukatan kecenderungan memusat. Kalau tengok perkataan sukatan kecenderungan memusat, maknanya adalah min, mode dengan median. Okey, so kalau setiap data tu ditambah kepada Y, maknanya dia punya nilai awal tu tambah Y lah. Kalau dia tolak, kita tolak.
Kalau didarab, kita darab. Kalau bahagi, kita bahagi. Maknanya setiap satu data tu akan ditambah, ditolak, didarab ataupun dibahagi kepada nilai yang diberikan. Jika data yang awal tu diberi seperti macam tadilah. So ini kesimpulannya, okey? Harap kamu dah, ini tak ada dalam rumus apa-apa, so kena ingatkan konsep ini. Okey? Jika mean, mode, median, datanya ditambah secara seragam, makna ataupun ditolak secara seragam ataupun darab ataupun bahagi, maka segala mean, mode, median yang baharu, dia punya data pun akan diubah secara seragam seperti mana yang dipaparkan dalam jadual ini. Okey? Boleh ikut? Okey, saya teruskan kepada slide. Okey, harap kamu boleh lah. Okey, ini AFL. Okey. Tambah tanda tanya. Okey. Okey, belum lagi. Belum AFL lagi. Jawab soalan ini dulu. So, di antara gambar berikut, manakah yang pernyataan yang benar bagi kesan perubahan data secara seragam? Okey. So, baca pernyataan itu. Lepas tu respon. Mana satu adalah benar? Yang lain tu jawab, baca dan jawab. Semua dah keluar ke? Seorang saja jawab. Okey, dua lah. Okey, cepat 5 saat lagi. Okey, yang tak sempat jawab tu nanti tengok jawapan lah ya. Okey. Okey, so tengok tu. Soalannya kata tanya pernyataan di bawah, siapa mana satu yang tak. Okey, setakat ni masih lagi Ana. Okey, pertama ya. Okey, Amin kedua. Okey, tengok ni. Min berubah. Okey. Min berubah secara seragam tetapi min dan median tidak seragam. Sebab ayat tu panjang kan, kamu kena baca dan fahamkan kan. So tadi ambil masa sikit lah kan. Okay, mode dan median berubah seragam secara seragam manakala min tidak seragam. Min, mode dan median berubah secara seragam. Okay, min, mode dan median berubah secara tidak seragam. Jawapan yang betul inilah. Okay, maknanya semua min, mode dengan median akan data tu akan berubah secara seragam jika data yang baru dimasukkan itu adalah samalah. Okay, didarab 2, semua darab 2 lah. Ditambah 2, semua tambah 2. Mana min tambah 2, mode tambah 2, median tambah 2. So ini adalah dia punya kesimpulan. Okay, so harap semua ingat ya. Yang salah tu tak apa, lepas ni ingat balik. Okay. Okay, so ni quiz lagi. Okay, quiz lagi tapi rasanya 2 soalan saya tak silap. Okay, cuba. Lepas ni dah habis lah. Lepas penilaian dah habis lah. Okay. So suatu set data mempunyai mode 8, min 16. Ni tak payah ini simple sahaja. Dan median 14. Okay. Tentukan mode, min dan median yang baru jika setiap nilai dalam data itu dibahagi 2. Yang di luar daripada quiz itu dalam data keluar tu tolong respon kat ruangan chat. Okay, jawapan. Anis, ada lagi tak Anis? Atifah, jawab. Sila jawab. Okay, ada yang tak sempat. Okay, seorang tak sempat kan sebab ada yang terkeluar dah. Okay, so masih lagi leading Ana. Okay, so tengok. Okay, 4 orang jawab betul. Yang lain tu salah. Okay, so tengok ni adalah mode yang asal. Min yang asal dengan median asal. Dia bahagi 2. So dia adalah seragam kan. So ini ambil nilai ni bahagi 2 saja. 8 bagi 2 akan jadi 4. Min 16 bagi 2 akan jadilah 8. 14 bagi 2 akan jadi 7. So jawapan ni ya. Jawapan pertama ni yang betul. Okay. Yang salah tu dah faham macam mana nak jawab soalan. Kalau tidak, ini sudah beri siap-siap dah dia punya min, mode, median. Kalau kata bagi 2, so semua nilai tu bagi 2. Kalau kata tambah 2, semua tambah 2. Okay. Okay. Satu lagi soalan. Satu kedua lagi. Okay, cuba buat. Okay, data ini ada 5. Okay, dia dah siap-siap dah bagi dah. Mode 10, median 15 dan min 14. Okay. Tapi ini didarab 2 kemudian ditolak dengan 1. Tengok ayat dia ada 2, dia melakukan 2, buat 2 kali ya. Darab 2 dulu, lepas tu kena tolak 1. Okey. Okey, so macam mana? Tengok adakah betul semua? Tak boleh memotong lagi Ana tu. Okey, 4 orang betul. Lagi 5 orang salah. Okey, mungkin ada yang respon cepat sangat tu, dia terus darab 2 je. Okey, so ini dia ada 2, melakukan 2 kali.
Dia kata didarab 2, kemudian tolak 1. Maknanya mud asal ni kita kena darab 2 dulu. 10 kali 2 adalah 20. 20 tolak 1 tu 19. Okey, jangan teruslah. Siapa yang buat ni mungkin dia darab terus saja. 10 kali 2, 20. Dia ambil terus jawapan ni. 15 kali 2. Dia pilih jawapan ni lah. Okey. So maknanya 10 kali 2 tolak 1, 19. Untuk median 15 kali 2, 30, tolak 1, 29. Okey. Untuk min 14 kali 2, 28, 28 tolak 1, 27. Ada? Boleh ikut? Boleh ke tak boleh? Okey. So kita teruskan. Okey. Last lagi soalan last rasanya. Okey, dah. FL dah. Okey, dah last dah. Okey, habis dah. Okey, siapa yang tak mahir lagi menggunakan kalkulator ni lepas ni, kenalah balik untuk cuba. Nanti lepas kelas tu terus cuba. Ambil data yang ada dalam buku teks tu, terus buat. Lepas tu cuba. Okey, 4 saat. Okay, so kita nampak ada lagi 4 orang yang masih lagi ragu-ragu, maknanya kurang faham lagi. Okay, so tak apa, nanti cikgu rasa lepas ni kamu buat latihan, ulang balik. Okay, kamu akan lebih faham lah. Okay, ini buat Fist to 5. Okay, Fist to 5, last. Okay, uji diri anda, nilai diri anda daripada 1 sampai 5. Ini 4 sahaja, tak perlu 5. Okay, tak apa. Okey, setakat mana? Okey, daripada 1 sampai 5. Okey, setakat mana yang kamu menilai diri anda? Kamu di tahap mana? Okey, semua dah jawab kan? So, masih ada orang yang dah tahap 1, maknanya kurang faham lagi. Okey, tak apa. Nanti kelas yang seterusnya cikgu akan ulang balik juga. Okey, untuk quiz ini, cikgu akan share dalam GCR macam minggu lepas. Okey, siapa yang terkeluar tu, okey, tolong jawab. Bukan kamu uploadkan jawapan latihan kamu dalam tu tau. Klik mana-mana satu link sama ada guna mobile ataupun web. Jawab semula. Ataupun kamu go through slide, setiap slide, baca. Okey, baca, fahamkan, lepas tu jawab soalan. Buat sekali lagi. Boleh ulang lagi. Okey, tak ada masalah. Tapi cikgu akan buat assign dalam kamu punya GCR. Okey, tolong yang tak faham tu kena buat semula. Okey, so untuk hari ini, cikgu nak kamu balik lepas ni kelas lah, buat latihan menjana kecemerlangan. Okey, di soalan 1 sampai 5. Okey, untuk ini masih lagi soalan untuk mencari min, mood, median. Okey, untuk soalan 1 dan sampai 5. Okey, kalau untuk soalan 5 tu dia ada soalan yang macam tadilah, membawa kesan tu. Kalau min ditambah 2, ditolak 2 tu, apakah kesan dia kepada min, mood, median yang baharu tu. Okey, so catat latihan untuk hari ini, siapkan, upload dalam GCR juga. Jangan WhatsApp cikgu sebab WhatsApp tu cikgu susah nak tanda. Okey, mohon upload dalam GCR. Siapa ada masalah dengan GCR lagi, sila maklum ataupun PM cikgu Syikin. Okey, untuk mohon cikgu Syikin bagi password baru ke, tolong reset ke, tolong usahakan sebab segala latihan tu bukan saja cikgu tapi untuk cikgu-cikgu lain pun sama akan menggunakan GCR. Okey, kalau WhatsApp tu cikgu susah nak tanda. Kadang-kadang cikgu yang lambat-lambat tu sebab cikgu tak kena download satu-satu. Okey, so tolong buat sebab cikgu takkan jumpa you all sampai dah tahun depan. Okey, so itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa lagi nak tanya kepada cikgu sebelum kita tamatkan kelas hari ini? Ada? Okay, nampak kehadiran macam penuh hari ni kan? Tapi ada yang terkeluar dah. Apa nanti cikgu akan check balik meet attendance cikgu. Okay, itu saja. Terima kasih kelas. Boleh beransur dah keluar daripada kelas. Okay, thank you semua. Okay, thank you Alia.